Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hai, hai semua, nampak tak tu bonda? Assalamualaikum. Hai semua, hai. Okay, inilah Dewan Mayami Sufi. Selamat pagi, pagi lagi. Selamat pagi semua. Nampak tak bonda tengah syuting tu? Mana bonda, awak nampak tak bonda tu? Tengah syuting awak. Hai, hai semua. Waalaikumsalam, Ida Faizal. Kita tunggu bonda tengok sementara tunggu bonda tu, kita tengok dulu. Inilah Dewan Mayami Sufi. Selamat pagi. Hai semua. Cantik tak pagi bila tengok tumbuh-tumbuhan kan? Best kan? Hai bonda. Hai. Assalamualaikum. Hai semua, hai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang kita live dekat rumah Bubinga Dewan Mayami Sufi. Tengah tunggu sibuk untuk turn bonda masuk. So nanti kita berlive lah. Tak tahu kita live ni sebab apa? Kejap. Kisina kerja awak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Liza. Inilah orang kuat saya. Orang panggil dia Kak Long. Dia yang jaga saya punya stokis, management, pengurusan. Tapi sebab saya cakap dalam perniagaan mesti ada kemanusiaan. So buat program insani dia yang paling excited. Liza, nak cakap apa? Alhamdulillah bonda sihat. Okay, nanti kalau panas sekejap lah. Kita buka pintu kita pun masuk. Jalan lambat-lambat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedapnya. Apa yang sedap? Hari kita ada program. Hai Kak Long. Hai Kak Long. Ramai cakap hai Kak Long. Terima kasih sebab tengok saya live hari ini. Terima kasih juga sebab subscribe Bumi Ratu Channel. Apa yang saya buat hari ini sebenarnya dengan umur kat hujung-hujung usia ni, keseronokan saya ialah melihat kejayaan orang lain. Saya tak nak orang bersedih sebab saya rasa tak best lah kalau saya seorang dia seronok dalam live. Hidup ni semua ada ujian. Ujian tu yang menjadikan kita makin down kalau kita layan. Tapi kalau boleh saya nak menyuntik juga usahawan-usahawan lain yang buat perniagaan lain supaya mereka berjaya. Dalam ujian yang paling teruk saya rasa sepanjang umur saya, COVID ni lah. Bohonglah kalau bonda tak terkesan. Bonda pun terkesan juga. Tapi terkesan tu macam mana nak keluar dalam setiap musibah tu kan. Mesti Allah akan bagi kelebihan. Cuma kita kena cari. Kena pandai cari jiwa. Betul tu. Inilah Dewan saya, Mayami Sufi. Kenapa saya namakan Dewan ni Mayami Sufi? Sebab Maryam itu adalah Maryam adalah wanita yang cerdik. Wanita yang cerdik, yang cantik, kuat amalnya, tahan dengan ujian, keturunan orang yang baik. Kemudian kenapa saya nama Sufi? Sufia. Sufia adalah lambang kebersihan. Kedua-dua tu nama anak saya. Sebab di hujung usia ni, saya nampak duit bukan segala-galanya. Semua orang boleh cari duit, tapi nilai bahagia yang hakiki tu saya jumpa apa dia tahu? Ialah mencari nilai diri yang sangat baik. Nak jadi orang baik adalah benda paling susah. Tapi kalau nak cari nilai orang kaya, ramai orang kaya. Tapi nak cari orang baik, susah. Saya tak kata saya baik sebab saya pun belajar jadi baik. Belum tentu baik lagi. Semoga dipermudahkan bonda. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih. Aisyah dah berhenti kejap Yos. Terima kasih. Kak Long ada apa-apa nak cakap? Kak Long ada apa nak cakap? Orang yang paling banyak menyumbang dan membayar zakat kepada rumah ini. Ya betul. Bonda selalu bagi motivasi dekat semua orang. Selamat pagi semua. Jaga rasa itu. Dan bila anda menyertai program jutaan bonda, anda akan tahu rasanya. Anda tidak boleh modal banyak serta dalam program jutaan bonda. Selamat datang.
wahai bersama baru, untuk menjadikan diri anda seorang yang Tentu bonda dah masuk. Itulah kejayaan yang telah dikecapi oleh Bonda Rosita di atas berkat kesabaran dan ketabahan beliau menghadapi liku-liku kehidupan. Jadi saya harap kepada anda semua yang berada di sini boleh mengambil semangat beliau untuk terus. Terima kasih yang berjaya. mendoakan Dan Bonda. saya semangat Terima kasih semua. Pada masa akan datang anda juga akan Doakan menjadi Bonda salah semoga seorang sihat seperti dan Bonda dimurahkan Rosita. rezeki. Jika Baiklah, adakah anda rezeki sudah boleh bersedia? tolong Okey, tak kuat. Adakah Waalaikumsalam. anda sudah bersedia? Waalaikumsalam semua. Kami Selamat bawakan pagi. kepada anda Bonda Rosita Ibrahim. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Hai semua, hai. Terima kasih kepada Bonda kerana sudah hadir bersama kami pada hari ini. Baiklah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Bonda Rosita Ibrahim untuk meneruskan sesi perkongsian pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, suami isteri, kebanyakannya, betul? Yang datang pada program Sinar Bersama. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan saya mencuri peluang dalam keadaan kesibukan saya berniaga dengan membuat sedikit program, dan anda adalah yang terpilih antara 100 orang yang kami pilih, cuma layak 30 sahaja. Okey. Dan saya pilih untuk area Selangor. Siapa dekat Batang Kali dekat sini? Batang Kali. Okay. Saya tak melihat jenis perniagaan anda semua sebab semuanya diuruskan oleh staf saya. Dan apa yang saya kongsikan, mungkin tuan-tuan, puan-puan nak bertanya, dipersilakan. Apa yang saya sharekan ni adalah cara dan tips saya berniaga, macam mana saya menguasai mental saya, fizikal saya untuk mencapai kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan bukanlah peniaga saya. Maksudnya bukanlah peniaga Jambu Ratu ke, Sedayu ke, tapi saya percaya kita sesama Muslim, bila kita berniaga, kita dah mengambil salah satu sunnah dan kita Muhammad SAW. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan satu hari berjaya dalam perniagaan, boleh menjadi yang terbaik dan antara insan yang pemberi. Sama ada pemberi zakat, pemberi sedekah, dan yang paling utama kita nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Okey, saya minta maaf menggunakan perkataan kemiskinan. Nak saya berdiri ke? Okey, staf tolong ambilkan saya air panas tu. Okey. Bila kita dapat keluar daripada kemiskinan, apa yang saya nak sebenarnya bukanlah anda semua menjadi kaya raya. Dengar ayat saya. Sebab bila kita berniat untuk menjadi seorang jutawan adalah salah sangat sebenarnya. Sebab tu bila orang tanya saya nak jadi jutawan macam Bonda, dia terlalu menyinggung perasaan saya. Sebab saya sendiri tidak pernah mengimpikan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Sebab bila kita menjadi kaya, kita akan menjadi tersesat dengan harta. Saya cuma minta, ya Allah cukupkan rezeki saya supaya tidak meminta-minta. Cukup setakat tu. Sebab kemampuan kita berfikir, kemampuan kita bekerja, bertindak tak sama. Ujian kekayaan, ujian darjat adalah ujian yang paling berat untuk hati. Benda yang manusia selalu jaga adalah fizikal dan penampilan. Okey, selalunya manusia teruji daripada saat dia sangat jatuh. Benda tu berlaku dekat saya, terutama melibatkan kekeluargaan. Dan bila anda terpilih dekat sini, bukan atas kehendak saya, tapi Allah yang tentukan. Jadi syukurilah setiap apa yang kita dapat, walaupun seberat mana pun, sebab Allah memberikan manusia itu musibah
untuk kita pelajari sebagai detox. Okey, sekarang ni kita tengah ada event Sinar Insani. Ni antara orang yang terpilih. Kita pilih 30 orang je daripada hari tu. Mungkin saya boleh share sebab saya So diorang datang dengan pasangan. So total dalam 60 orang. Okey, siapa yang nak share? Bonda buat ni sebab nak membantu orang yang terjejas area Selangor sahaja dalam perniagaan. Dan bila Cantiknya saya- Dewan, macam betul. saya kan, bila saya berjumpa orang yang cerdik, pandai, yang berjaya dalam bisnes, apa saya akan buat? Saya akan banyak cakap. Kenapa? Bercakap dengan orang yang cerdik, pandai ni, yang berjaya, dia akan buka minat kita. Ya, Puan. Tengok microphone. Yes. Puan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ziblan dari Ceras. Saya pada tahun dah saya turun umur 70. Sebelum ini kehidupan saya alhamdulillah. Daripada saya muda, daripada saya muda berkahwin, umur 3, saya tak nak. Dan saya berjaya, saya jadi peniaga. Saya usaha suami saya. Daripada muda saya mendapatkan saya daripada asalnya. Saya mula berniaga, saya tak bekerja. Saya sebab selalu daripada berniaga, kita usaha lebih, kita kena kerja. Saya kerja pasar baru, saya pergi supply sayur, saya menanam sayur, saya mengutip besi kotak sebagai akhirnya sampai jadi tengki besi buruk. Alhamdulillah saya ada rezeki, saya berdua lagi saya boleh jaga mak saya, adik-adik saya semua pada daripada saya. Seperti juga pun dia. Sebab saya nak sulung, suami saya pun Cina mu'alaf. Dia memang baik orangnya, tentu. Bila semua berjaya, sampailah bila ada perasaan tamak nak berjaya. Duit yang ada yang patut saya simpan untuk ahli tua saya dah beli rumah, saya dah siap untuk anak-anak, semua dah siap. Hanya kadang bukan mewah, cukup rumah flat untuk 4 orang anak, rumah saya tinggal untuk 2, semua cukup. Tapi apabila perasaan tamak seorang lelaki, seorang suami, bila nampak peluang perniagaan, dia melaburkan sekali harum 800,000 yang kami patut pusing untuk perubatan. Saya pendekkan Puan punya masalah. Puan dah berjaya dengan suami. Dah berjaya, Kemudian berjaya. masalahnya suami melabur benda lain RM800,000. 800,000 dengan keadaan kosong bagi. Bila dia bagi kosong, dia sendiri dalam kehidupan yang tak tenang. Dia Lebih pada konflik. ya, Baik, kemurungan, dia jadi macam-macam. Jadi kehidupan saya terganggu. Rumah tangga pun jadi seperti terganggu sampai dia rasa down. Apabila COVID melanda, dia bertambah down. Sampailah dia baru meninggal. Sebab dia terlalu stres. Okey, saya akan ulas sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita ambil cerita Puan ni sebentar lagi. Punca untuk berjaya, percayalah cakap saya. Pegang ni. Pegang ni. Kenapa? Daripada akhlak yang baik, akhlak ni kita tak boleh belajar satu hari. Dia kena lawan diri kita. Akhlak ni daripada start bangun tidur. Kena betulkan akhlak. Bangun tidur, cara berfikir, cara makan, cara duit, semua. Dalam bisnes tidak ada istilah laki saya, anak saya akan bantu saya. Itu kita orang Melayu, sebab saya orang Melayu. Berbeza dengan kaum Cina, berbeza dengan kaum Jepun, berbeza dengan orang Korea. Sebab mentaliti mereka, sifat sepahaman mereka tak sama dengan kita. Bila kita letak bisnes ni, saya sayang suami saya share dengan suami saya. Banyaknya pengasas jatuh dalam bisnes. Siapa saja bisnes, anda adalah pengasas. Ingat apa saja bisnes anda buat, anda adalah pengasas. Apa saja bisnes yang anda buat, anda adalah pelopor. Anda adalah peneraja, pengasas. Sama juga saya. Saya pengasas rumah hutan, saya pengasas ikan lunak. Apa yang kita nak jadi dalam apa yang kita asaskan. Okey, bila kita bercakap tentang akhlak, ala leceh lah benda ni cakap pasal agama. Tanpa agama, orang akan depress. Tanpa agama, manusia tak akan ada kekuatan jiwa. Berbaliklah pada agama sebab harta dunia hanyalah ujian semata-mata. Kesusahan yang kita lalui juga
Bila kita berjumpa dengan manusia, saya jumpa dengan puan, kita jumpa puan mati saya. Rosita, you punya makanan. Apa yang aku buat? Saya kata, okey, sorry puan, anda ya. Bila puan ni dah maki saya, apa saya akan buat? Saya, ni cerita tau. Ini bercakap tentang akhlak dan agama dan kematian. Kita bercakap ni je. Prinsip semua ni padu sangat. Tapi dia punya elevation sangat luas. Ni, ini. So, puan Hidayah dah maki saya dekat gedebuk. Saya kaya. Bila saya kaya, saya kata, saya tak ingat kan duit awak Hidayah. Kau dah balik ke dah? Banyak orang datang kat sini. You dah lari. Ingat, benda yang paling kita atur ialah kita punya mental, emosi, fizikal. You takkan berjaya dalam hidup you dari segi kekeluargaan, ukhuwah dengan staf, dengan masyarakat. Aura adalah satu yang paling susah untuk dibina, walaupun peniaga goreng pisang. Kalau orang tanya saya, macam mana saya boleh jadi staf yang bekerja dengan saya sangat lama, perniagaan saya dah lebih 25 tahun. Staf saya tahu saya sangat garang. Saya sangat garang ya tuan. Tapi saya sangat baik. Saya garang sebab dalam bisnes tak ada nyawa. Ingat saya cakap, bisnes tak ada nyawa. Bisnes tak hidup. Dia dihidupkan oleh sifat kita. Benda ni lah yang saya ajar kepada jutawan bonda, sebab tu ramai orang jadi jutawan menjual produk saya. Dan saya, diorang nak sangat datang. Kan kelas ni, saya kata bukan. Orang dah kaya, bagi orang lain juga peluang. Apa saja perniagaan yang kita buat, tempat tidur merupakan asas membina otak. Tempat tidur, rumah kita, apa yang kita makan, apa yang kita fikir, siapa kita kawan, adalah asas untuk kita membina spiritual dalam perniagaan. Okay, next. Okay, anda semua cukup tak kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri? Allah akan uji. First, kekuatan saya, Allah uji saya. Buat duit, saya tak heran. Saya buat bisnes tak pernah ada modal. Hanya dengan RM400 sahaja. Saya tak bohong. 2 kali saya buat bisnes yang kecil. Pertama, saya jual apa? RM400. Saya jual ikan sayur. Kenapa saya cakap penjenamaan akhlak? Saya kalau bercakap, saya perlu bertenaga. Dan saya akan minum air panas. Jadi saya minta 3 minit dulu ya. Okey. Tadi saya cakap apa ni? Tadi saya cakap apa lupa? RM400. RM400 saya buat bisnes aku mula-mula dekat sempadan Bung Sempahang di tengah hutan belantara. Saya jual ikan sayur. Saya jual ikan sayur dari kongsi ke kongsi. Hutan belantara cuma ada penduduk dalam 80 orang dan keluasan hampir berapa belas ribu hektar. Kawan saya masa tu tak ada. Saya hanya berkawan dengan orang Ulu Kampung dan juga orang Indonesia. Masa tu orang Melayu sangat teruk pemikiran. So mereka menganggap negatif pada saya sebab saya keluar masuk naik motor RXZ beli ikan sayur. Tak ada modal ya. Disebabkan Cina tengok semangat saya lain pada orang lain yang biasa. Cina bagi saya modal berniaga. Ada tengok tak tadi video? Kedai saya sangat buruk dan masih ada lagi dekat sempadan Bung Sempahang tu. Masih ada orang sewa. Dan saya bukan lagi roti melda. Bayangkan ya, saya boleh dapat income satu hari zaman dulu berniaga ikan sayur, tak ada modal, hanya RM400. RM400 tu bukan duit tau. Beli plywood dengan zinc buruk setengah. Lepas tu saya jual ikan. Yang beli siapa? Orang Indonesia. Yang penting halal. Fitnah jangan cakap lah. Umur saya masa tu 18 tahun. Saya menjadi kontraktor yang berjaya dalam umur saya 24 tahun. Saya mengorek getah 20 hektar. Perempuan dia, masa tu kita tak boleh cakap tentang kelemahan orang. Lagi-lagi bekas suami saya dah meninggal. Benda tu sejarah. Saya sampai sekarang, saya punya perangai sangat berbeza. Saya tak boleh cakap mengarut, saya tak boleh sembang kosong, saya akan marah. Semua yang saya cakap mesti ada isi, mesti ada ilmu. Saya tak suka orang buang masa dan jangan cakap merapu dengan saya cakap berbalik-balik. Dan di sini saya melihat dalam diri saya asah mental saya sangat kuat. Macam mana saya mengasah tenaga saya?
Dan sampai ke hari ini saya dah terbiasa bekerja sebab saya masih kecil, keturunan kami ni dia tak suka anak perempuan. Saya buruh kanak-kanak sebenarnya. Saya sangat berterima kasih dengan mak saya sebab menjadikan saya buruh kanak-kanak. Dan saya sangat berbuat baik dengan mak saya. Even mak saya cuci buah pinggang pun, saya belikan mesin dan doktor datang ke rumah rawat mak saya. Walaupun yang penting mak ya. Hidup ni kena belajar untuk taat. Taat dengan suami, walaupun suami zalim dengan kita, kena taat dia. Asalkan tidak syirik. Tapi bab kewangan, satu share saya. Jangan share dengan suami. Tak boleh, salah. Bisnes suami dia punya kewangan, bisnes kita punya kewangan, bayar pada gaji saya. Kalau anda nak cerita setakat sesi 1 jam sahaja tak cukup untuk saya menceritakan tentang ilmu perniagaan. Saya berniaga apa yang tak pernah. Sebab tu saya boleh buat semua jenis perniagaan sebab itu yang saya explore dalam kehidupan saya. Siapa kata saya tak pernah jatuh berniaga? Pernah. Kegagalan yang paling kuat yang Allah uji tentang saya bukan tentang kemiskinan, tetapi tentang kekeluargaan. Bila bab keluarga saya memang down dia. Tapi apa saya buat ialah baru saya faham setelah saya membaca buku La Tahzan. Tolong baca dan dengar tazkirah ilmu daripada guru yang sangat baik, hebat orangnya, iaitu Tokku Pasir Gudang. Tengok ni punya FB, pertubuhan Afudah. Nanti you all tengok dekat sini, saya ada detailkan. Okey, anda kenal pasti tak kekuatan kewangan nak buat bisnes. Yang kedua, you all buat bisnes, you all bergadai, salah satu benda yang salah. Saya bagi tahu, you all bisnes bergaduh lagi bini, punca apa? Punca you all akan gagal. You all libatkan gadai tanah, you all menghadapi masalah besar. Saya berniaga berpada-pada. Walaupun saya ada simpanan, saya hanya keluar masa zaman dulu saya kerja property, executive promotion. Simpanan saya ada 70,000. Gaji saya dalam 1,200. Sikit je kan? Tapi dengan gaji saya begitu, saya buat part-time business. Part-time siapa? Saya jual kerepek, jual kerongsang, saya jadi organizer. Saya memang tak berhenti duduk diam. Saya jual pasar, bawa lori, jual kat rumah-rumah. Sebenarnya sangat bagus. Di situ melatih minda dan cara kita PR bercakap. Kemudian apa yang saya nampak? Kelemahan diri saya. Kelemahan diri saya ialah perkahwinan. Dengar baik-baik ya, suami kita, manusia keliling kita ni tak pernah pasti. Jangan marah tau apa saya cakap ni. Bukan nak suruh you all bergaduh nanti bini. Saya bagi tahu sahaja. Bila kita terlampau jujur sangat, baik sangat, kewangan, suami boleh berubah dan perempuan akan depres. Bila depres, kita benar cari duit sama-sama, tapi laki yang habiskan duit ataupun laki cari perempuan lain. Perempuan akan tak kuat waktu sebab perempuan penyayang. Kalau you sayang pasangan you, kewangan, tapi perempuan pun tak kurang juga jahatnya ya. Minta maaf nak cakap, saya bukan cakap lelaki je, perempuan pun tak kurang jahatnya perempuan zaman sekarang. Laki kat depan tu baik, kat belakang pijak semut. Depan laki tak mati, belakang tu kau simpan jantan 3 orang. Bukan seorang 2 orang saya jumpa. Sebab tu kenapa saya buat jutawan bonda. Kemiskinan hidup menjadikan mereka terpaksa dan nak rasa bermewah-mewah sampai sanggup buat dosa besar, menduakan suami. Saya cakap ni general, tapi saya menyentuh kepada perempuan. Dalam bisnes ni sebenarnya perempuan ni sangat smart sebab perempuan ni sayang, perempuan ni kedekut, perempuan ni dia beli barang sebab terpaksa. Lelaki dia dapat duit apa dia buat? First dia akan tukar kereta. Ya, sebab saya pernah kahwin cerai, saya tahu. Okey, so nak suruh saya masih tak cukup you all ada slide sebab nak saya siapa yang slide? You all nak saya terus ke sini ke? Any problem slide? Saya belum habis kupas you all alih. Slide problem ya? Okey. Kalau masih tak cukup, you all boleh bagi signal. Bagi signal kanan, saya faham. Masih tak cukup, you all jangan kupas slide, nanti mulut saya hilang. Okey, penjagaan dan pengurusan diri. Badan kita ni ada body rhythm kita sendiri. Contoh, saya tak mampu ni. You all jangan paksa badan untuk terlalu
otak terlalu penat juga bahaya. Nombor 2 ni sangat penting. Tanpa penjagaan pengurusan diri dan family yang betul, you all sangat bermasalah untuk bekerja. You all akan sakit dan menyusahkan diri sendiri. Maksudnya you tak bijak. Okay. Ketiga, penguasaan nilai yang sangat positif. Selalunya masalah yang paling besar dihadapi oleh usahawan apa dia? Kita akan cakap, mak betul aku tak bagus. Keluarga bini aku jahat kepada. Lepas tu sebenarnya orang yang paling bermasalah dalam mental kita ialah orang yang kita sayang, termasuk diri kita sendiri. Kuncinya itu je. Orang yang kita sayang dan diri kita sendiri. Apa yang anda kena buat ialah stop memikirkan apa orang yang kita sayang cakap, termasuklah suami saya juga. Sebab saya kan tak bercerai juga, so saya mengalami tekanan yang sangat hebat tentang mental. Family saya, sampai family saya dekat cakap macam ni, Ita tu tak ada kelulusan pun, penipu dia dapat kerja pangkat besar. Ita tu berangan dia jadi usahawan, memburu sangat dunia. Ingat ya, ingat baik-baik satu pesan saya, jadilah usahawan yang cemerlang supaya agama kita tidak dihina oleh orang bukan Islam. Saya bilang tu. Kenapa saya dapat program Sinar Insan ni? Bukan untuk jamu ratu, tapi saya yakin kalau mungkin antara yang datang ni 10 yang berjaya, anda pegang kata-kata saya. Sebab kita melihat ni negara kita, bumi kita, tapi kekayaan bukan orang Islam yang pegang. Itu yang buat saya sakit hati. Okey, kecekapan menyelesaikan masalah. Orang yang menjadi peniaga dengan orang yang menjadi usahawan, sikap dia sangat tak sama. Usahawan, dia pemikiran, cara dia bekerja sangat besar, skala besar. Dia tak boleh fikir 5,000, tak boleh fikir 10,000, dia akan fikir juta. Orang yang level berniaga 5,000, 50,000, cara otak dia fikir, cara dia plan bisnes tak sama. Jangan anda ingat orang yang menjadi usahawan mesti ada modal besar. Saya sendiri kalau nak buat resort ni, saya tak ada duit. Saya tak kaya untuk suri. Saya beli hutan buruk, walaupun dia anak saya tahu malu. Saya tak minta duit dia dan dia pun tak minta duit saya. Dan saya tak tahu apa dia buat dalam bisnes dia. Dan saya tak boleh tahu hal dia kecuali dia jumpa saya sebagai mak. Itu saja. Saya sangat jaga sempadan saya. Tapi sebagai mak, orang mesti akan ada benda tak elok. Itu mak dia, orang suka. Kan? Kenapa suka? Oh, tak cantik. Kita boleh tak hidup dengan masyarakat tu? Kita terpaksa hidup sebab itu dunia. Dunia memang macam tu. Ingat ke? Apa saja masalah? Apa kita punya soalan? Dunia memang macam tu. Orang tak ada orang yang baik sebab manusia tu sendiri toksin. Manusia tu sendiri adalah pemalu. Kita tak boleh hidup tanpa manusia. Dan kita kena hidup dengan manusia. Baru kita nampak jihad dalam kehidupan, jihad dalam ekonomi. Kalau hidup nak senang-senang, full stop, itu sudah. So kita relax, hidup tak ada senang. Dan jadilah seorang yang bukan meminta-minta. Okey, peluang yang anda jumpa hari ini bukan nilai duit yang saya bagi, tapi nilai suntikan insaniah yang saya sampaikan. Sebab saya berjaya sebenarnya, saya banyak membaca buku kitab lama arwah ayah saya. Antaranya ialah Profesor Dr. Hamka. Okay. Macam sekarang saya banyak berburu, saya paling suka. Nombor 1 ialah Tok Fasih Budang. Saya sebut banyak kali, hebat sangat ulama dia. Ilmu dia sangat tinggi. Yang kedua, Ustaz Amin. Sebab dua-dua tu anak ulama. Okey, jom. Kita tengok kreativiti yang tinggi. Kenapa saya sebut kreativiti yang tinggi? Orang kalau dah sampai tahap ni, job model pun boleh jadi emas. Saya kalau ambil staff, saya tak tahu bidang perniagaan anda, saya cakap general. Kalau ambil staff, saya akan tanya solat dia, bacaan dia, keluarga dia. Itu saya ajar. Keempat, saya tengok dia jalan. Kalau jalan macam ni, dia mampu saya tak ambil. Kedua, saya akan tengok mata. You all dapat mata yang berani. Mata saya kan? Mata saya tak tajam. Mata saya memang mata helam. Staff saya semua tahu. You buat kat sana, sini saya dah rasa. Saya jalan depan, telinga saya tengok. Ni saya tengok. Macam ada mata dekat belakang. Apa tu? Hantu raya? Tak. Apa yang saya latih dalam hingga saya, setiap hari saya tak bercakap dengan, saya tak banyak bercakap dengan manusia. Saya banyak bercakap dengan diri saya dan saya bercakap dengan Allah. Saya tak alih. Saya tak alih. Saya bercakap, saya bezakan halal
kehidupan. Apa yang saya belajar tentang ulama, apa dia? Gerak hati. Gerak hati. Semua orang yang usahawan memang ada gerak hati. Seorang ibu, seorang isteri memang ada gerak hati. Kau jangan tipu aku, bapa anak aku kau jumpa satu aku. Sekarang kau jangan tipu aku tahu kau curi dia aku. Okey ke saya buat tak? Nak tanya kat sini nama yang apa? Air yang murah tapi air yang sangat bagus. Untuk lelaki, minumlah akar pandan. Sangat bagus tapi jangan selalu. Bahaya kali 3. Sungguh. Murah kan? Letak serai. Air ni tahu ada. Letak. Setengah orang pihak ni kan? Sangat bagus. Banyak pilihan kita yang bagus yang kita tak ambil. Okey. Kreativiti yang tinggi. Contoh, siapa yang jual goreng pisang? Percaya tak, saya suka pergi ke Indonesia, walaupun saya ada duit, boleh pergi melancong dekat Europe dan saya boleh tinggal pun dekat Europe dan saya boleh beli rumah pun dekat New Zealand. Saya berhajat untuk beli rumah dan tinggal dekat New Zealand. Tapi bila saya fikir balik, alangkah sombongnya saya dengan duit saya, tapi saya nak hidup bersenang-lenang tanpa memikirkan orang lain yang perlukan saya. New Zealand 100 ekar berapa juta? Dan saya tak tahu budaya saya. Kenapa saya nak tinggal Malaysia? Kenapa saya tak fikir saya nak beli rumah dekat London, tapi saya kata jangan pentingkan diri sendiri. So saya tak tinggal dekat sana. Dan saya ada satu tanah dekat UK. Saya beli hanya untuk pelaburan dekat Ferrero Rocher. Saya kilang, bukan kilang. Tanah tu dekat kilang. Saya beli just permainan duit. Okey, apa yang saya maksud dengan kreativiti yang tinggi? Saya suka pergi ke Indonesia sebab mereka survival. Survival tu hebat. Memang kita nampak alam miskin, aku tak kaya, aku tak ada duit. Puan, ramai orang kaya dekat luar sana, status bukan main bekah lagi. Duit tak ada pun, kaya hutang je. Jangan rasa rendah diri. Terus bersemangat. Ingat, jutawan bukan bermaksud ada simpanan duit 1 juta dekat bank. Ingat bapak pesan saya. Jutawan yang hebat adalah jutawan senyap yang kita tahu duit kita lebih daripada 10 juta. Cara nak simpan duit adalah berhutanglah dengan, katakanlah saya ada 1 juta ringgit, saya hanya berbelanja bawah RM400,000. Takkan lebih. Jawapan untuk puan sebenarnya saya balas kat sini. Saya berlebihan pada suami, saya berlebihan pada anak, saya berlebihan pada manusia, pada dunia, menjadikan kita sakit. Okey. Kreativiti. Siapa pandai buat pizza kat kanan? Ini contoh. Saya tak pandai buat pizza, saya tak pandai buat roti. Saya tak pernah berguru pun. Tapi apa yang saya nak share kat sini, saya pernah jatuh buat jamuran tu. Saya kata nak iklan. Masa tu zaman Dr. Vida, zaman suka tengah naik. Tapi iklan TV, you all tak akan berjaya. So apa saya buat? Saya jual roti. Saya jual roti dekat cik-cik tu, dapatlah sehari 200 setengah. Walau saya punya dividen simpanan tu lebih pada tu satu hari. Tapi saya nak buat sebab saya nak explore diri saya. Saya buat pizza sangat-sangat sedap kalah Pizza Hut. Sungguh, saya buat roti sangat-sangat sedap. Sebab saya nak share bahawa ilmu ini kita boleh terokok dengan membaca dan try. Try buat. Saya jual sayur, kenapa saya jual sayur? Baru saya faham. Bisnes nak kaya, satu share. Janganlah bisnes yang berisiko tinggi. Saya tak tahu saya. Memang takkan kaya. Sedekah je lah. Bukan saya nak katakan, saya kebun sayur. Macam mana nak buat duit? Perasan tak saya jual air rozen? Siapa follow saya kat kanan? Orang dah suka air. Okey, baik. Kenapa saya jual aiskrim? Bukan nilai duit. Saya nak explore diri saya Rosita yang dulu tu. Hutan yang, contoh ya, puan-puan ini contoh yang paling terbesar untuk anda tengok. Hutan yang tebal, tak ada nilai tanah ni. Bila saya datang, seluruh penduduk sini mendapat rahmatnya. Antaranya apa dia? Tanah pasir sangat mahal. Selepas saya ada kat sini. Yang kedua, orang kebun buah sangat laku. Saya suruh orang beli buah bila datang sini. Lagi apa? Shelter kecil kat sini selalu penuh. Sebab penuh dia tak cukup. Nampak tak? Perkongsian. Tapi apa yang masyarakat kita cukup buat? Yang hentam, yang big pot. Tapi saya ada lesen. Bisnes mesti ada lesen. Bisnes dia kecil tak apa. Tapi kalau dah viral, terkenal,
Mampus kalau tak ada lesen. Kena buktikan gitu. Okey, kreativiti. Kenapa saya tak pasal Nizam? Belajarlah untuk explore. Macam mana nak kreatif? Contoh, saya tak malu dengan ini, saya memang perempuan kampung. Tapi bila saya berdiri atas stage, saya akan bawa karakter saya sebagai seorang usahawan. So, inilah seorang usahawan yang orang nak tengok. Hakikatnya, saya pakai seluar tidur je kat dalam. Nak tunjuk seluar tidur. Apa? Seluar tidur tak ada value, jangan buka aurat. Harga baju saya tak mahal, RM10, RM20. Satisfaction saya bukanlah pakaian yang saya pakai, tapi berapa banyak kecemerlangan peribadi dan belakang saya yang tak perlu orang luar tahu. So, ada buat macam tu lagi. Okay, next. You all nak saya berhenti dia? Tak ada lagi signal. Okay. Okay, next. Orangnya, kalau kita pergi mana-mana motivation business, apa yang orang akan nampak? Bayar RM20,000 betul? Kadang-kadang saya pun boleh jadi, saya bayar sangat mahal untuk bagi motivation tentang business. Tapi kalau datang saya punya kelas, kerajaan bagi, you all datang main phone, memang saya cakap apa? You datang sini kalau nak ada kerajaan balik. You tak percaya sebab saya nak bagi ilmu, you kena dengar, bukan main phone. Kalau anda semua ni datang saya tengok you all main phone, saya cakap pada tak layak kembali. Tapi sebab saya nampak you all suka dengan cakap, saya agaknya lah. You all tak main phone, so saya respect you all. Kalau tidak saya suruh balik. Sebab orang Malaysia ni kena cakap berbahasa. Saya cakap straightforward. You suka tak suka, business adalah fakta. Betul tak lagi? Okey, saya terpaksa dibagi green light 20 minit untuk berhenti. Ini susah nak buat. You kena jadi hipokrit. You kena kejam dengan diri sendiri. Saya tak ada gaji sedayu tinggi, percaya tak? 10 tahun. Saya punya gaji sedayu tinggi dengan bisnes saya yang begitu dah sangat established. Gaji saya baru RM5,000. Gaji saya tak banyak. Saya nak duit lebih, saya jual aiskrim dapatlah. Saya jual aiskrim banyak tu. Mahal aiskrim saya. Orang jual aiskrim 3 porsi, saya jual aiskrim RM1. Nak beli-beli, tak nak beli tak apa. Saya jual aiskrim Roselle, saya jual aiskrim Timun. Kenapa? Aiskrim Roselle saya sedap. Aiskrim asam saya cik dingin makan. RM3 je. Okey, dekat sini nampak tak, walaupun kita menjadi seorang usahawan, PR kena mantap. PR bercakap kena jelas, bercakap sebiji-sebiji. Jangan cakap laju, air muka kena tenang. Dan kalau boleh, saya ni kalau bergaduh dengan lelaki ke dengan anak tu, ya Allah, bagaimana betul dunia, kenapa kau macam ni? Tapi depan orang, okey, stable je, walhal. Okey, baik. Kriteria seorang peniaga yang cemerlang mesti ceria. Adakah saya ceria? Adakah saya cakap jelas? Okey, terima kasih Nurul. Minat bidang yang anda ceburi. Berniaga jangan sebab duit itu kertas, duit itu mati. Dengar cakap saya, yang menghidupkan adalah ikhlas. Ikhlas itu berat. Dan kalau kita boleh mewujudkan ramai usahawan yang bersifat peniaga yang mengikut syariat, hebat bumi Malaysia. Hebat sangat. Lagi ramai orang sihat. Kita seperti jadi macam orang Cina. Pemakanan sihat, cara berfikir sihat, cara bermasyarakat sihat. Bukan saya nak abangkan bangsa dia. Sebab tu kita kalah dalam keadaan kita, populasi kita lebih tinggi daripada mereka. Nampak tak? Okey, baik. Ini adalah karakter. Next. Inilah dia. Orang gagal dalam bisnes, risikonya adalah mahal TV. Mahal TV ni, tapi lagi mahal jiwa kita. Kena pasti kita tak mana. Risiko diri sendiri. Pertama, tak nak upgrade ilmu. Statik masih duduk tahun 1984. Kawan limusin, pemarah badan, buang. Malas bangun tidur, buang. Benci dengan orang, buang. Toksik ada dekat orang lain dan toksik ada dalam cara kita berfikir.
dan zaman sekarang. Apa berlaku pada anak muda? Mereka bersurvival, tangan mereka dengan gadget, otak tak jalan. So stress, kehidupan mereka nak menunjuk, mereka tak ada. Kreativiti ada, tapi nak naikkan tak tahan, dapat depression, schizophrenia, stres yang berlebihan, menyebabkan kita cepat tua dan mudah sakit. Anak zaman sekarang umur 13 tahun pun darah tinggi dan sebagainya. Next. Okey. Ini risiko besar. Apa anda kena buat? Kadang-kadang pesaing itu bagus tau. Dia menegur kita kadang-kadang. Kita kena awak tegur kita melalui pesaing. So, kita kena upgrade ilmu lebih tinggi. Ilmu tak boleh. Kehebatan manusia tu antara satu manusia bukan pakaiannya, ilmu dia. Okey. Ini susah ya. Apa yang berlaku sekarang, ekonomi kita sebab COVID adalah bencana alam. Bila bencana alam, you all nak keluar dari situ macam mana? Orang berniaga kecil risiko tak berat. Orang berniaga besar macam saya, risiko saya lagi berpuluh-puluh juta. Ingat ya, bila jadi usahawan, apa yang you all kena ingat? Siapa kata staf pekerja itu hina? Kita pemilik syarikat lebih hina daripada pekerja. Pekerja tak suka kita, dia berhenti. Kita jatuh bisnes, jual rumah, tak mampu bayar sewa, duduk bawah jambatan. Ada orang nak pandang kita. Mak mentua belum tentu pandang, laki kita belum tentu setia, bini kita belum tentu setia. Sebab tu semangat kena kuat, simpanan kena stable. Umur 40 tahun dengar baik-baik. Kalau orang tanya saya nak pinjam, saya ada duit simpanan EPF, saya nak berhenti kerja, jangan. Okey, kita end live dulu, nanti kita akan sambung. Yang besar. Yang penting kewangan keluarga kita kena stable. Okay, next. Saya tak boleh jelaskan kat sini sebab anda bukan dalam bisnes networking.